Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada video kali ini kita akan tengok subtopik yang keempat dalam bab 2 KSSM Sains Tingkatan 3. Okey. So 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi. Okey, sistem respirasi. Okay, jika sebelum ini kita dah tengok tentang sistem respirasi manusia, apakah penyebab penyakit dalam sistem respirasi manusia. Jadi pada subtopik kali ini kita akan tengok tentang adaptasi sistem respirasi di dalam organisma lainlah yang berlainan daripada manusia. Sedikit berlainan. Okey. Okey, tetapi walaupun ada perbezaan, kebiasaannya dalam sistem mana-mana sistem respirasi, biasanya akan ada 3 ciri ini bagi memastikan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida tu cekap lah. Okay. Biasanya permukaan struktur respirasi mana-mana organisma lembab. Okay. Permukaan alveolus pun lembab. Okay. Itu ciri-ciri yang pertama. Dan kebiasaannya struktur respirasi ni nipis. Okay. Biasanya setebal satu sel lah. Mana-mana organisma pun sama. Dan ciri ketiga, biasanya luas permukaan struktur respirasi ni besar. Kerana apa? Untuk memudahkan proses pertukaran gas lah. So 3 ciri ini adalah 3 ciri yang biasa ada dalam sistem respirasi organisma. Tak kira lah manusia, serangga dan sebagainya. Okay. Dan ada juga organisma yang lain yang memiliki ciri ini dan ciri-ciri tambahan. Okay. Tetapi semua ciri-ciri itu adalah bertujuan untuk organisma tersebut beradaptasi dengan keadaan yang berbeza bagi memaksimumkan kadar pertukaran gas lah di antara oksigen dan juga karbon dioksida. Okay. So antara adaptasi yang lain daripada yang 3 ciri tadi adalah kulit lembab. Okay. Kulit lembab biasanya ada pada amfibia lah seperti katak lah. Okay. Di mana katak merupakan organisma yang boleh hidup dalam darat dan di darat dan juga di dalam air lah. Okay. Di mana struktur kulit lembab ini meningkatkan kecekapan pertukaran gas lah semasa dia berada di darat. Okay. So katak selain menggunakan paru-paru, dia juga menggunakan kulit luar dia yang lembab lah. Okay. Dia kulitnya sangat nipis dan sangat telap, bermaksud sangat, maknanya gas boleh keluar masuk lah dengan senang. Okay. Kulit katak juga sentiasa lembab, macam adaptasi dekat alveolus lah, dia sentiasa lembab dan ada lapisan mucus yang mana benda-benda ini akan memudahkan gas melarut dan juga meresap lah. Okay. Dan di bawah kulit katak juga terdapat jaringan kapilari yang padat lah, dan dia akan berada berhampiran hampir dengan permukaan kulit tu lah, bahagian kulit tu. Supaya apa? Supaya gas tu tak perlu travel jauh, dia travel dekat sahaja untuk berlakunya pertukaran gas. Okey. Adaptasi seterusnya adalah insang. Insang biasa kita nampak dalam ikan. Okey, dalam ikan. Okey. Biasanya insang ini akan ada pada organisma yang hanya boleh hidup di dalam air. Dan insang ini boleh meningkatkan kecekapan pertukaran gas lah. Seperti mana kita tahu, dalam air tak banyak gas oksigen terlarut, tidak sebanyak di darat. So ikan memerlukan insang ini untuk mengambil seberapa banyak oksigen yang ada di dalam air tersebut. Okay. So siapa yang pernah tolong mak atau ayah bersihkan ikan, dan kita akan biasa tengok inilah rupanya insang. Okay. Kepada yang tak pernah tengok, inilah rupanya insang. Okay. So dekat insang ni akan ada 2 baris struktur yang kita sebut sebagai filamen. Filamen ni nampak halus, macam berus je kan, halus je. Okay. Di mana di atas filamen itu akan ada unjuran nipis yang kita namakan sebagai lamela. Okay. Di atas tu kita tak nampak lah dengan mata kasar. Di atas lamela tu akan ada unjuran nipis yang kita namakan sebagai lamela. Okay. Bilangan filamen dan lamela yang banyak ini, okay, dia menghasilkan luas permukaan yang besar lah. Kerana apa? Luas permukaan yang besar memudahkan pertukaran gas. Okay. So disebabkan duduk dalam air, so bila banyaknya filamen dan lamela ni menyebabkan banyaklah oksigen yang dapat diresap ataupun melarut dan meresap lah. Okay. So ini adalah gambaran tentang filamen dan juga lamela. So filamen adalah yang macam sikat ni lah. Okay, ni filamen panjang-panjang ni. So yang dibesarkan ni adalah
gambaran di atas filamen. So lamela ni berada pada permukaan filamen. So dalam satu baris filamen ni akan ada banyak lamela lah. Okey, akan ada banyak lamela di mana di dalam lamela itu akan ada jaringan kapilari darah. Okey. So apa yang berlaku, ikan ketika dia nak tarik ataupun kita kata panggil tarik nafas, dia akan buka mulut, bahagian tepi permukaan muka ataupun bahagian insang dia tu akan tertutup. Okay, dia buka mulut, bahagian insang tu tertutup. So air yang mengandungi oksigen tu akan masuk memenuhi bahagian insang tu lah. So pada ketika itu akan berlakulah pertukaran gas yang mana ikan akan ambil oksigen, dia akan bebaskan karbon dioksida lah pada ketika itu. So ketika insang nak membebaskan air yang mengandungi karbon dioksida itu, dia akan tutup mulut dia, bahagian insang tu akan terbuka. So bila bahagian insang tu terbuka, air tu keluar bersama-sama dengan gas karbon dioksida yang dah digunakan tu lah. So dia akan umpama bila buka mulut tu tarik nafas, bila tutup mulut tu hembus nafas. Lebih kurang macam tu lah untuk manusia. Okay, boleh faham? So ketika air lalu celah-celah lamela ini, ketika itulah berlakunya pertukaran gas. So semakin banyak lamela, semakin banyaklah pertukaran gas. Okay, boleh faham So itu yang berlaku dalam struktur insang ikan. So kenal ini ikan apa? Ikan belacak. Okey, ikan belacak ni amfibia kerana apa? Kerana dia boleh hidup di darat dan juga di air. Dan dia boleh bernafas dengan insang. Bila dia dekat darat, dia boleh bernafas dengan kulit lembab. Seperti amfibia lah. So ni special, ikan yang special. Okay, next adalah trakea. Okay, next adalah trakea. Trakea dah nampak kan? Biasa ada pada serangga lah. Dan serangga yang biasa ada adalah belalang. Kita ambil contoh belalang lah. Okay. Trakea ni dia adalah sistem tiup udara yang mana kita kenal dia sebagai trakea lah. Okay, tiup udara. Okay. Okay, udara keluar atau masuk dari ke dalam trakea ataupun dari trakea melalui liang pernafasan yang kita sebut sebagai spiracle. Kalau manusia kita sebut lubang hidung lah. Tapi untuk serangga ni kita sebut dia sebagai spiracle. Dan serangga ni biasanya akan ada banyak spiracle. Macam manusia ada 2 je kan. Dia orang boleh jadi 12, boleh jadi 18 dan sebagainya. Bergantung kepada saiz dan jenis serangga tersebut. Okay. So spiracle ni lebih kurang macam lubang hidung lah bagi manusia. Okay. So spiracle ni dikawal oleh injap lah. Ada satu injap yang mana dia akan membenarkan udara keluar dan juga masuk ke dalam badan. Okay. Trakea ni bezanya dengan manusia, dia tiada satu sistem yang kompleks macam sistem respirasi. Bila belalang ni sedut nafas ataupun sedut udara, tarik nafas lah. Okay. Oksigen yang masuk tu dia akan lalu spiracle. Okay, dia akan lalu spiracle, pergi kepada trakea, trakeol terus kepada otot. Dia takkan ada masuk darah dan sebagainya, tak ada macam manusia. Oksigen tu akan direct pergi kepada otot belalang. Dan dalam masa yang sama, karbon dioksida tu akan keluar melalui jalan yang sama lah. Okay. Masuk spiracle, trakea, trakeol. Kalau manusia, masuk, okay, trakea, bronchus, bronchiole, alveolus. Lagi detail lah. Tapi kalau belalang, trakea, trakeol terus pergi kepada otot. So oksigen dapat terus lah. So karbon dioksida pun keluar jalan yang sama. Dan melalui rongga yang sama, iaitu rongga spiracle juga. Okay. Setelah cabang-cabang halus trakeol ya. Trakeol yang akan ada dinding nipis dan juga permukaan yang lembab lah. Okay, dia bersambung dengan otot. Okay. Dan trakeol ni akan ada banyak yang mana dia memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus masuk ke dalam sel. Okay. Setengah serangga macam belalang dia akan ada kantung udara lah sebagai energy reserve. Okay. So kantung udara tu membenarkan dia melompat dan sebagainya lah. Okay. Tamat 2.4. Okay. Kita akan jumpa. Cikgu harap semua fahamlah tentang adaptasi-adaptasi yang perlu kamu belajar. Bermula dengan kulit lembab, kemudian insang, kemudian trakea. Okay. Dia akan ada persamaan dengan manusia, cuma ada sedikit adaptasi yang berlainan lah kerana organisma yang berbeza. Dia tidak sekompleks manusia lah. Okay. Jadi cikgu harap semua faham. Terima kasih untuk mendengar video yang telah direkodkan ini. Kita jumpa dalam subtopik seterusnya 2.5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.